Syarat nak jadi ahli sunnah ini bukannya susah. Bukan syarat untuk menjadi ahli sunnah bagi orang awam, dia kena tahu detail perbincangan masalah sifat fi'liyah, af'al ikhtiariyah ni, mutajaddid tak mutajaddid. Yang dia isbat Tuhan turun ke langit dunia setiap malam 1/3 malam yang akhir. Macam mana turun tak sama dengan makhluk. Selesai. Full stop. Yang dia nak isbat adalah Tuhan maha mengetahui segala benda. Selesai. Full stop. Yang dia nak kena isbat, Tuhan melihat apa sahaja. Perincian, adakah melihat itu dengan sifat yang zaidah ala zat, atau dia adalah sebenarnya ahwal kepada zat. Ini semua perbincangan mendalam yang tak perlu diketahui pun, bukan syarat untuk menjadi Islam. Sebab itu akidah wasatiyah, kalau orang itu faham akidah wasatiyah sekadar membacanya dengan faham maknanya sahaja tanpa dia perlu syarah pun, sudah cukup. Yang penting dia kena iakan. Tuhan kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia iakan semua benda. Tuhan Allah itu tiada sembahan yang hak kecuali dia, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, tidak mengantuk, tidak tidur. So kalau dia iakan benda-benda ni, sah dah imannya. Selesai lah. Bukan dia nak kena pergi bahas perinci-perinci apa makna Tuhan hidup. Hidup mana hidup? Faham sebagai layman, common sense. Untuk kita beriman, menjadi orang Islam, kita tidak dituntut memahami agama ni lebih daripada fitrah yang Tuhan dah cipta pada kita. Kerana memang Tuhan bagi fitrah itu untuk kita faham wahyu dia. Tak kurang, tak lebih. Tak perlu dia nak fikir mendalam-mendalam. Jadi kalau Tuhan turun setiap malam, 1/3 malam yang akhir, jadi macam mana Tuhan, hubungan Tuhan dengan masa? Macam mana kita dengan masa? Adakah kita fikir lebih? Kita, masa kita praktikal, pragmatik. Sekarang pukul berapa? Waktu recording ni dirakam, pukul 10 pagi, 10.30, 10.36 pagi. Itu masa, selesai. So, buat kerja. Kita tak perlu sampai nak kena tak apa dia masa. Masa ni adakah dia satu benda yang memang ada, ataukah dia adalah satu dimensi. Itu orang awam tak perlu tahu semua tu. Bahkan tidak ada kaitan dengan agama pada asalnya. Masa dalam Islam ialah kita nak tahu waktu salat, kita tahu pergerakan matahari, bulan, kita nak tahu waktu salat, waktu puasa, bayar zakat, haji, semayang, Jumaat, cukup minggu, semayang Jumaat, hari Jumaat. Itu masa. Kerana agama Islam dia bersifat praktikal, dia bukan bersifat teoretikal. Ya? Dia tak sama macam falsafah. Itu the nature of religion, Islamic religion, the true religion. Adapun falsafah ni dia berfikir tentang benda yang tak ada kesan, tak ada praktikal, dan benda itu dicela dalam syarak. Betul tak? Syatibi dalam Muwafaqat sebut di awal lagi, ya? Ilmu yang tidak ada hasilnya dalam bentuk amalan, inilah ilmu di antara ilmu yang dicela oleh salaf. Ilmu la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Apa makna ilmu tidak bermanfaat? Ilmu yang tidak membuahkan amalan. Ilmu yang disuruh oleh syarak untuk belajar, ilmu adalah ilmu yang menghasilkan amalan. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Itu ilmu yang dikehendaki dalam Islam. Ilmu yang membuahkan kita beramal salih. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang awam, kita semua pada asalnya, tak kiralah awam ke apa, secara asasnya yang nak masuk kita dalam syurga bukannya istilah-istilah yang melampau-lampau ni. Bahkan Nabi SAW kata halakal mutanatti'un, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Tak ada faedah. Kita kenal sifat Tuhan bukan untuk kita bincang, tapi untuk kita amal. Tujuan Nabi bagi tahu yang zinu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul akhir, bukan untuk kita bincang sifat itu, tetapi ialah di hujung hadis. Fayaqul hal min da'in فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه. Itu poin dia. Poin dia, kita bangkit, tahajud, semayang, doa, minta kepada Allah Ta'ala waktu itu. Itu poin. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, ialah untuk menimbulkan kebesaran, keagungan pada Tuhan. Bukan untuk kita bincang Tuhan tu istiwa, kalau istiwa macam mana, kalau dia bertempat, tempat tu apa pula. Bukan. Teologi Islam, teologi Ahlussunnah wal Jamaah, dia bersifat amalan. Dan isbat tu bukan mesti isbat dengan detail mendalam.
Isbat maksudnya dia faham ada makna dan itu adalah sifat Tuhan. Bahawa istiwa adalah satu sifat Tuhan yang tidak sama dengan makhluk. Selesai masalah. Apa makna yadullah fawqa aydihim lima khalaqtu biyadayya? Bahawa Tuhan ada sifat namanya tangan. Macam mana tangan itu? Wallahu a'lam. Aku tak tahu. Macam mana tangan itu? Macam mana kaifiatnya? Aku tak tahu. Dan aku tak mau cerita banyak. Aku beriman. Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Selesai. Kata Imam Syafi'i, kaedah dia, aku beriman dengan Allah dan apa yang datang daripada Allah berdasarkan kehendak Allah. Aku beriman dengan Rasulullah, apa datang daripada Rasulullah berdasarkan kehendak maksud Rasulullah. Apa yang lebih aku tak faham, tafwidkan. Serahkan kepada yang tahu. Bukan tafwid maksudnya sampai tak tahu apa. Yang tu tafwid ahli kalam. Ahli kalam dia suruh kita tafwid terus, jangan bincang. Istiwa ni sifat Tuhan ke bukan sifat Tuhan, kita tak tahu. Just baca selesai, jangan faham, jangan tadabbur. Itu salah. Betul. Dia ada makna yang boleh dipahami. Tapi jangan kita berlebih-lebihan. Tuhan bersemayam atas arash, atas singgahsana dia. Macam mana? Wallahu a'lam. Oh, tapi kalau Tuhan semayam ni nanti dia bertempat, oh tu semua aku tak mau tahu. Aku tak dituntut oleh Tuhan untuk bincang lebih daripada aku beriman dengan ayat ini dan maknanya. Selesai. Oh, tapi kita sekarang ni telah mengetahui tentang atom, tentang zarah. Itu semua Tuhan tak tanya di mahsyar. Atom, zarah, quarks, kuantum tak kuantum, ni semua Tuhan tak tanya. Jangan risau. Tapi kalau hang dah mula masukkan benda ni dalam akidah, hang start kata benda ni usulin, hang jawab dengan Tuhan di akhirat. Asal-asal Tuhan tak suruh pun. Tapi kalau hang dah pandai-pandai, hang jawab. Aku tak selamat. Tak mahu. Yang penting, aku baca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jadi aku semakin tauhid kepada Allah. Semakin aku nak sembah Allah Ta'ala. Semakin aku nak banyakkan salat. Makin banyak aku nak puasa. Makin banyak aku nak berzikir. Makin banyak aku nak selawat kepada Nabi SAW. Selesai. Full stop. Itu saja. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan nak fikir. Ada orang tak tahu tauhid ni ada berapa. Tauhid uluhiyah, rububiyah tu macam mana. Yang penting dia tahu Tuhan tu Maha Esa. Aku tak minta hajat selain daripada Tuhan. Aku semayang hanya untuk Tuhan. Aku puasa hanya untuk Tuhan. Aku hanya mengharap ganjaran di akhirat daripada Tuhan. Bukan nak kena mengaji istilah. Tak betul kita pergi ke orang awam kita ajak. Makcik-makcik. Tauhid ni ada 3. Tak perlu. Kadang-kadang tak perlu pun. Itu untuk ilmiah. Pengajian ilmiah. Mungkinlah. Ya. Untuk orang awam, yang penting kita habak. Ia kena abudu, ia kena stain. Syah Mak Dua. Majoriti kelas pengajian dia ajak apa? Kita ada tulis kita buat tauhid kesyusyubat ni, dia ajak anak-anak murid dia jadi ulama aja. Untuk kelas orang awam ajak tafsir Quran je. Syah Mak Dua. Kelas-kelas dia semua tafsir Quran je. Buka Quran, kita faham ayat Quran kata apa. Itu yang penting. Nak faham Quran. Faham hadis Nabi SAW. Simple. Kita faham, kita nak amal. Tu point dia. Sahabat Nabi simple. Nabi kata, Tuhan kita ketawa melihat keadaan hambanya yang putus asa. Sedangkan dia tahu bahawa kelepasan kamu daripada kesusahan telah hampir. Sahabat very simple. Dia kata, ya Rasulullah, Tuhan kita ketawa. Dia kata, ya, Tuhan ketawa. Kalau macam itu, lan na'dima khairan min rabbika yahtabhak. Kita tidak pernah hilang kebaikan daripada Tuhan yang ketawa. So, menimbulkan rasa tidak putus asa daripada Tuhan. Sentiasa bergantung kepada rahmat Tuhan. Sentiasa tidak putus harap daripada Tuhan. Itu yang dikehendaki daripada beriman Tuhan ketawa. Bukan nak bincang Tuhan ketawa tu macam mana pula. Kalau Tuhan ketawa takkan dia sama dengan makhluk. Tidak sama Tuhan dengan makhluk ni fitrah. Tak ada akal yang waras kata Tuhan sama dengan makhluk. Yang kata Tuhan sama dengan makhluk tu orang yang dah rosak pemikirannya, dah mengaji ilmu kalam. Bukan saya kata, Al-Ghazali yang kata. Abu Hamid Al-Ghazali kata, orang awam untuk menafikan tasbih, cukup dia dengar laisa kamitslihi syai', selesai. Hilang tasbih dari dia.